Kuliah praktis bersama pakar herbalis Asia, owner dan founder HPA Internasional, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di pagi-pagi ini bersama dengan Pak Haji sekali lagi di dalam kuliah pagi. Alhamdulillah, tentang herba-herba, tentang perawatan, tentang penyakit. Ya, sami-sami kita duduk bersantai-santai menikmati waktu pagi. Asbahna wa asbah min kulillah walhamdulillahillah syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Sambil kita menikmati itu, maka kita dengarlah kuliah ini sedikit untuk menambahkan lagi wawasan perjuangan kita dalam perawatan. Tajuk yang Pak Haji nak bincang pada pagi ini ialah sakit jantung. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Masya Allah, sakit jantung, silent killer. Orang kata sakit yang tak dapat kita lihat. Dan orang yang sakit jantung ni dia suka ketawa. Mereka yang suka ketawa tu kena pergi cek juga. Adakah kerana suka ketawa itu memang hormon ketawanya ataupun kerana hormon sakit jantungnya. Jadi itu di antaranya. Orang yang ada masalah buah pinggang pula suka menangis. Dia selalu sensitif. Itu masalah buah pinggang. Juga kalau selalu menangis, pergi cek, tengok urin, tengok kreatininnya dan sebagainya. Masya Allah ya. Apapun tentang perbincangan sakit jantung pada pagi ini, Pak Haji mulakan dengan perawatan lemah jantung. Lemah jantung ni kita bagi dua, iaitu omega 3 diberi bersama dengan herba tujuh angin. Herba tujuh angin tu kena ambil dalam dos yang agak tinggi, iaitu 5 kapsul pagi, 5 kapsul petang, 5 kapsul malam. Omega 3 pun begitu, 3 pagi, 3 petang, 3 malam. Jadi kombinasi kedua ni lah khususnya untuk lemah jantung. Soalannya, banyak orang juga bertanya, benarkah sembuh atau tidak? Jawapan ni macam ni saja. Orang yang lemah jantung ni selalunya kalau kita buat stress test, dia akan gagal. Apa tu makna stress test? Iaitu berjalan cepat ya. Jadi jika dia naik tangga, dia selalu naik dia berhenti, naik berhenti, naik dia berhenti. Dia tidak boleh naik cepat. Kecuali lah kalau ada orang kata dia ada masalah saraf yang lain. Cuma begitulah selalunya ya, kita dapat lihat. Tetapi sesudah dia mengambil herba tujuh angin dan juga mengambil omega 3 dengan izin Allah, selalunya yang Pak Haji lihat, dia boleh berjalan cepat dan tidak mengah lagi ya, tidak terengah-engah lagi. Dan itu menandakan bahawa alhamdulillah jantungnya ya, lemah jantung itu akan jadi pulih dengan izin Allah. Yang keduanya, orang yang lemah jantung ni selalunya dia akan jadi makin kurus. Jadi kalau dia ambil ini, dia akan sembuh semula. Dia akan menjadi baik semula. Namun begitu, satu hal yang selalu banyak nak sebutkan, selalunya kita ni makan ubat herba ni nak jadi macam kita makan ubat sakit kepala, painkiller. Nak lihat sembuh masa tu juga. Mana boleh herba begitu. Herba itu memerlukan masa 3 bulan untuk completekan kerja ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi sabar. Kena ambil herba dan telan juga pil kesabaran. Masya Allah, insya Allah. Yang kedua ialah masalah jantung berlaku ketersumbatan. Ini perlu dengar betul-betul daripada apa yang Pak Haji nak terangkan. Bahawa jika berlaku ketersumbatan ini, maka perlu menggabungkan yang pertama jantung hati, yang kedua extra virgin olive oil, yang ketiga ialah dengan mengambil madu itama ataupun madu thoracea, iaitu apa yang kita sebut sebagai madu kelulut. Masya Allah ya. Baik, apabila terjadinya plak ataupun ketersembatan di dalam dinding arteri ini, maka biasanya diikuti dengan sakit di bahagian dada, angina pectoris.
Jadi oleh sebab itu maka bila kita ambil dia akan mencuci pelak tersebut. Pelak tersebut tu susah nak dicuci. Biasanya nak dibersihkan susah. Biasanya diikuti dengan operation bypass. Dengan membuat operation dan bypass dan cross. Dengan mengambil satu urat di bahagian betis lalu dibuat cross di dalam jantung tersebut. Jadi ini adalah juga perlukan operation, memerlukan belanja yang tinggi. Ya, paling kurang lah kalau yang Pak Ji tengok, kalau dibuat di hospital specialist itu KPJ Ipoh biasanya RM70,000 ke atas. Baik, Alhamdulillah. Apa cara yang lain yang boleh kita mengikis pelak yang menyebabkan berlakunya ketersumbatan ini? Caranya ialah dengan mengambil madu itama dan mengambil kapsul jantung hati. Kapsul jantung hati itu diambil 1 kapsul pada setiap malam. Sesudah itu harus kita minum minyak zaitun 1 sudu besar. Sebab apa? Sebab minyak zaitun itu dia ada oleic acid. Oleic acid ini dia juga sama juga dia akan mengikis pelak yang ada di dalam jantung tersebut. Tapi mengambil tempoh seperti mana yang Pak Ji sebutkan, iaitu mengambil tempoh 3 bulan. Namun begitu, dari minggu ke minggu sudah menunjukkan perubahan yang baik dan sebagainya. Dan orang yang ada masalah jantung ni, salah satu yang akan berlaku ialah lemas. Seperti apa? Seperti kita jatuh dalam air kan, lemas. Kita nak bernafas tu tidak boleh. Jadi mukanya kita nampak agak sikit pucat ataupun agak sikit tidak bermaya mukanya itu. Jadi lemas ini kerana kekurangan oksigen. Jadi oleh sebab itu maka orang sakit jantung, maka terbaik dia perlu menambahkan oksigen dalam tubuh badannya itu. Apakah oksigen? Oksigen itu adalah kita ambil daripada darah tumbuh-tumbuhan. Kalaulah manusia ni ada darahnya, tumbuh-tumbuhan juga ada darahnya. Darah manusia warna merah, darah tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Itu maksudnya ialah klorofil. Ambil dia punya klorofil yang tinggi. Apa herba yang mempunyai klorofil yang tinggi? Itu yang terbaik. Dan herba ni kebanyakannya pokok-pokok berwarna hijau. Memang boleh. Tetapi ada satu lagi herba yang tidak ada dinding selulus yang boleh kita ambil serap dengan cepat. Iaitu kita ambil daripada spirulina. Spirulina itu mempunyai kadar klorofil yang tinggi dan dia akan supply oksigen itu cukup. Dia akan membuatkan darah merah kita itu dapat mengangkut oksigen yang cukup, khususnya untuk tubuh badan. Jadi ini adalah sangat penting. Sebab sekiranya pesakit-pesakit jantung kekurangan oksigen, dia akan menyebabkan sakit-sakitnya itu akan berlarut-larutan, ya, menyebabkan tekanan, sakit di bahagian tubuh badan ini tidak tahu nak ditunjuk di bahagian mana. Namun pada segi awalnya sakit jantung dia tak menunjukkan apa-apa kesan ataupun gejala-gejala. Cuma kalau orang boleh perhati, dia suka ketawanya itu, ya, kita tengok selalu ketawa, cakap ketawa itu sebagainya. Itu biasanya adalah kelemahan di bahagian jantungnya. Namun begitu dengan penggabungan daripada ini, seperti mana yang Pak Ji sebutkan, herba tujuh angin plus dengan omega untuk lemah jantung, dan juga untuk jantung yang tersumbat kita gunakan madu kelulut plus dengan jantung hati dan minyak olive oil ataupun minyak olive, minyak zaitun kita gunakan. Pilih minyak zaitun apa yang disebut sebagai extra virgin olive oil. Kalau yang virgin olive oil itu minyak zaitun tu kita gunakan untuk luar, guna untuk minyak rambut, untuk kulit, ya, supaya dapat jadi pelembab. Memang betul kerana minyak zaitun adalah pelembab yang terbaik. Banyak syarikat-syarikat besar-besar manapun menggunakan minyak zaitun. Salah satu daripada cara ataupun satu daripada kaedah dimasukkan dalam produk-produk mereka untuk tujuan sebagai pelembab pada kulit. Itu adalah yang benar. Jadi oleh sebab itu maka apa yang kita lihat bahawa minyak zaitun itu bukan hanya baik di luar tetapi juga baik untuk dalam. Kita minum dan sebagainya.
Masya Allah. Jadi oleh sebab itu bagi mereka orang yang ada sakit jantung ni, yang Pak Haji nak pesankan lagi ialah jangan sampai makan makanan yang berlemak. Apatah lagi kalau di tempat Pak Haji ni di utara ni kita ada gula lemak. Gula lemak kalau tak lemak betul-betul tak sedap ya. Gula itu mesti masuk kelapa banyak-banyak. Itu dia, santan banyak-banyak. Kena hindari santan. Susu krim itu bukan susu sebenarnya, itu adalah gula tiruan. Ya, susu krim itu bukan susu. Jadi sebab tu kalau dimasukkan lagi dalam minuman teh tarik, ini mempercepatkan lagi serangan jantung. Dan ini juga menyebabkan tinggi kolesterolnya. Itu daripada susu ya, susu krim kita panggil. Itu susu tiruan ataupun daripada gula tiruan. Jadi dan banyak lagi pantang-pantangan yang harus kita tinggalkan bila kita sudah kena ataupun nak menghindari daripada sakit jantung. InsyaAllah nanti akan didiskusikan lagi dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Apapun ya, tenang-tenang, relax. Jangan lupa baca Quran, zikir banyak-banyak. InsyaAllah jantung akan jadi sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah